diri nak pecah masuk rumah. Jadi sekarang ni kita tak perlu risau apa-apa sebab keadaan dah aman. Maka manusia memberi tumpuan kepada perkara-perkara lain, antaranya perkara-perkara berkaitan dengan keilmuan, memperkayakan ilmu tauhid akidah. Macam mana nak meningkatkan kefahaman umat Islam tentang akid. Itu dia. Ya. Kesannya maka lahirlah perselisihan pendapat dalam masalah agama di kalangan mereka dan membahasnya dalam usaha mencari titik pertemuan mengenai perselisihan tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman sahabat, zaman tabi'in ni dah tak ada Nabi SAW. Zaman Nabi ada apa-apa masalah, rujuk pada Nabi SAW. Jawapannya pasti wahyu dari Allah SWT. Tak ada lagi. Bila Nabi dah wafat, yang ada para ulama, maka ulama itu hanya berpandu kepada keilmuan yang ada pada mereka, yang mereka ambil dari Nabi SAW. Ini di kalangan para sahabat. Maka adalah beza-beza. Mungkin benda yang asas sama, tapi benda yang cabang itu berbeza. Jadi itu dia. Maka apabila sampai kepada zaman tabi'in, zaman tabi'in, persisian akan ada. Dia akan ada dia. Sebab ini hal-hal berkaitan dengan keilmuan mesti ada. Macam COVID-19, ada pula satu kaul mengatakan kuman COVID-19 itu boleh mengebak melalui makanan lumpur. Ada satu kaul, satu pendapat mengatakan disanggah pula oleh pakar-pakar perubatan yang lain. Mereka kata tak ada, kuman COVID-19 ni dia tak boleh mengebak melalui makanan lumpur. Ada khilaf kat situ. Khilaf apa? Khilaf ilmu perubatan, bukan khilaf ilmu fiqh. Itu ilmu perubatan tu. Belum lagi tentang ilmu agama. Kerana masing-masing ada ilmu, masing-masing ada kefahaman. Maka ada perbezaan dia. Tetapi dalam Al-Sunnah wal Jamaah perbezaan itu hanya pada perkara cabangan sahaja, tidak pada perkara usul, perkara yang asas. Kita tetap percaya Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tidak akan sama zat dan sifatnya dengan makhluk-makhluk termasuk kita manusia. Itu memang asas akidah. Tapi benda yang kecil ada perbezaan. Ada perbezaan. Contohnya, ke mana pergi, ke mana kesudahannya, manusia yang meninggal sebelum akil balik. Pernah kita pergi anak kita usia baru 28 tahun meninggal. Ke mana pergi dia budak-budak? Khususnya yang tidak beragama Islam, mana pergi? Maksudnya dalam alam akhirat dia pergi ke mana? Syurga atau ke neraka? Alim ada anak lelaki umur 8 tahun mati demam panas, namanya Ahkau. Ahkau ni esok dalam alam akhirat ke mana pergi dia? Ke syurga atau ke neraka? Di sini ada khilaf, ada pendapat yang berbeza-beza. Ada yang kata sebab dia belum akil balik dia akan masuk syurga. Ada yang kata dia akan masuk syurga tapi dia jadi bidadara. Apa maknanya? Pelayan-pelayan dalam syurga. Ada khilaf. Ini benda yang dia bukan benda usul akidah, dia benda furuk dalam akidah. Contoh, yang ni jadi perbincangan, kan? Wallahu a'lam. Pada peringkat awal, akidah Islam adalah teguh dan tidak wujud sebarang perselisihan pendapat yang memerlukan perbahasan. Sebab apa? Sebab zaman tu Nabi SAW ada. Jadi apa-apa yang kuat jelas, dia rujuk pada Nabi SAW. Nabi yang bagi jawapan. Nabi bagi jawapan tu, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang mai dari Nabi SAW itu
bukan daripada diri Nabi semata-mata saja. Bukan Nabi suka-suka nak cakap, suka-suka nak buat, suka-suka nak bagi pengakuan. In huwa illa wahyu yuha. Maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi meragukan, macam Nabi, macam kisah bom kan, dia buat pasti Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang para sahabat makan. Para sahabat pergi cari buru, tangkap, kemudian buat sate. Bukan sate lah, buat berburu semula, buat panggang kan. Sahabat bulu pada Nabi, pelawak Nabi makan. Nabi kata, tak pernah makan-makan, aku tak makan benda ni. Sebab Nabi ni orang berlumpur. Sahabat-sahabat ada yang orang kampung bersiap. Dia faham kan? Nabi asal Kuala Lumpur, asal Mekah, orang bandar. Kecil-kecil dulu ya, dulu kampung Bani Sa'idah dibesarkan oleh, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah Al-Asdi. Usia 6 tahun dipulangkan balik kepada bondanya Aminah. Duduk bandar balik, duduk Kuala Lumpur balik. Kecil-kecil tu ya, hantar ke kampung Batu Tiga Jalan Faham. Kenal berian, kenal hutan, kenal pokok-pokok buah. Tapi sesat lah. 6 tahun mak bawa balik, duduk Kuala Lumpur balik, duduk rumah kondominium, apartmen. Jadi orang bandar balik. Pagi-pagi sarapannya Starbucks. Tengah hari Rona malam makan. Lupa dah sekali makan makanan yang opah bagi kecil-kecil lupa. Nabi betul lah. Para sahabat dulu pada Nabi Nabi tak makan. Tapi Nabi tak melarang para sahabat makan. Maka ulama mengambil kesimpulan dari kisah itu bahawa tok itu halal dimakan. Adakah Nabi, perbuatan Nabi itu semata-mata Nabi pandai-pandai datang? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah sama itu. Kalau ada perkara akidah berbangkit pun Nabi boleh jawab dan serta-merta je. Macam hadis yang kita baca bawah tadi kan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan kamu berfikir tentang Allah, tentang zat Allah. Macam mana Allah Ta'ala ni mata dia, macam mana telinga, macam mana kepala dia, ada hubungan telinga ke? Tak payah susah lagi. Buat pening kepala, lama-lama jadi gelisir ni. Tapi berfikirlah tentang kejadian Allah. Jadi bila kita melihat kejadian Allah, maka kita akan fahamlah tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Tengok macam mana Allah Ta'ala atur matahari. Matahari ini tetap tunduk kepada perintah Allah. Dia terbit di timur, dia tenggelam di barat. Dia tak pernah lawan perintah Allah SWT. Tengok, itu matahari. Kita manusia pasal kata perintah Allah, perintah manusia pun kita kadang-kadang tak ikut. Ini kan cerita tuan cerita saya lah. Tapi kalau gambar tadi lupa pula. Takkan bawa pula kain lidah dalam kereta atau kain lidah dalam kereta tu kau bawa juga. Orang tengok pelik, saat ni tak lepas tapi pakai lidah kat mulut. Wah, haji tak apalah. Tak sengaja, kata sengaja benda tu ada tapi tertinggal. Pasal takut kereta kan, tengok gambar orang masjid tengah sembahyang masa tiba-tiba boleh datang semua sorang-sorang kena selamat. Tapi alhamdulillah kita dah ikut SOP yang ditetapkan. Sembahyang jemaah ada jarak, sembahyang jemaah ada jarak, sembahyang jemaah tidak panjang, dipercepatkan, berjubah pendek, ikut tu semua. Masuk boleh nama, tembak subuh, kalau lebih tak boleh masuk. Kita dah ikut semua tu. Wallahu a'lam. Baik. Tumpuan Islam hanya pada asas-asas agama lalu diakui dan diimani sepenuhnya tanpa kecenderungan kepada perbahasan dan falsafah. Sebab apa yang Nabi sampaikan, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Tak ada pun kita tanya kan. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, sikap mereka terhadap
agama yang dibawa oleh Nabi